Siapa sangka di bawah tanah perkuburan Islam Jalan Ampang yang menjadi tempat persemadian seniman negara Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, Allahyarham Saloma dan Allahyarham A.R. Tompel, wujud terowong yang dirahsiakan daripada pengetahuan umum sejak 20 tahun lalu. Terowong tersembunyi lebih 40 meter bawah tanah atau sedalam 7 hingga 8 tingkat bangunan, memiliki sub laluan keluar dengan kira-kira 433 anak tangga. Ia hanya boleh diakses daripada terowong tren laluan LRT Kelana Jaya di stesen Kampung Baru menuju ke stesen LRT KLCC. Dipalit pelbagai kisah mistik berlegar sejak stesen LRT bawah tanah mula beroperasi pada 1998, sehingga kini dimaklumkan belum pernah ada pelanggan LRT menjejakkan kaki di terowong misteri di bawah kubur ke sub laluan keluar. Terowong terbabit sebenarnya adalah laluan keluar alternatif yang menghubungkan landasan bawah tanah tren LRT ke sub kecemasan di belakang sebuah restoran mamak berdepan pusat pelancongan KLCC. Ia satu daripada dua sub kecemasan yang dibina untuk tujuan menyelamat penumpang sekiranya terperangkap dalam terowong ekoran bencana tren terkandas atau kebakaran yang menghalang orang ramai keluar menerusi stesen berhampiran. Ketua Jabatan Operasi Rel Laluan Kelana Jaya Prasarana Muhammad Safiq Abdullah berkata, keseluruhan laluan LRT Kelana Jaya adalah sepanjang 46.7 km, yang mana 4.5 km daripadanya berada di bawah tanah. Justru beliau berkata sebarang insiden di dalam terowong memerlukan pendekatan operasi menyelamat yang berbeza dan lebih rumit. Beliau berkata laluan itu memiliki 5 stesen utama yang terletak strategik di bawah pusat bandar Kuala Lumpur. Ia sekaligus menjadikan tren LRT 4 gerabak ini mendapat permintaan tinggi pengguna dengan anggaran kira-kira 800 penumpang pada satu-satu masa. Bagi mendapatkan gambaran lebih jelas, pasukan dokumentari BH diberikan peluang meneroka satu daripada dua terowong sub kecemasan ketika sesi rutin latihan kecemasan staf prasarana di laluan Kelana Jaya. Latihan hanya boleh diadakan dalam tempoh penyelenggaraan bermula 12.30 tengah malam sehingga jam 4 pagi. Peluang yang diberikan membolehkan pasukan kami melihat dengan lebih dekat fungsi bilik kebuk asap yang menempatkan 4 TVF. Semua stesen LRT di bawah tanah memiliki 4 TVF yang boleh diaktifkan secara menyedot atau meniup. Sistem TVF ini akan mula aktif apabila ia mengesan terdapat haba tinggi atau asap di dalam tren atau terowong. Okey, bila ada berlaku suatu kecemasan, contoh bila temperature naik dalam tanah dalam 58 darjah Celsius. Okey, fan ni akan mula function. Okey, fan ni dia akan interlock lagi dengan stesen yang lagi satu lah. Maknanya apabila dia function, stesen A akan function, stesen B pun akan function. Maknanya ada dua akan serentak sebab kita dah programkan dia lah. Okey. Jadi function TVF ni pula dia ada dua, sama ada dia ada supply atau blow angin ataupun extract angin daripada dalam tanah lah untuk apabila berlaku sesuatu kecemasan. Ya, okey. Apabila benda ni berlaku, bila function dia ada melibatkan dengan damper. Okey, dalam damper ni pula dia nilai yang mengalirkan angin. Dia menentukan angin sama ada kita nak alirkan ke mana. Sama ada kecemasan tu berlaku sebelah north ataupun south. Itu pun telah diprogramkan lah. Okey, katakan suatu dalam keadaan normal, ini kalau kita tengok ini adalah damper nombor 7 lah. Nombor 7 dalam ni ada nombor 8, 9, 10, 11 dan belah sana ada 12. Maknanya dalam nombor operation, nombor 7 dengan nombor 12 ni akan open. Okey, itu nombor operation. Sebab dia open adalah bila train melalui masuk dalam tunnel, dia akan membawa tekanan udara lah. Okey, untuk mengelakkan tekanan udara mampat dalam tunnel, kita akan riliskan secara normal. Maknanya bila train datang, dia akan angin ni akan mengalir balik di sini, dia akan terus pergi ke, kita ada shaft dekat atas tu. Itu dalam keadaan normal lah. Bila berlaku sesuatu
sesuatu kejadian sama ada congested ataupun emergency, damper ni akan tutup. Okey, damper ni akan tutup sebab kita tak mahu bila fan ni jalan, angin akan masuk balik. Okey. Jadi apabila berlaku sesuatu, dia damper yang dalam ni yang ni sama ada nombor 6 atau pun belah sana. Okey, bulan 6 ni kalau katakan kita buka damper belah 6 sana, benda ni akan tutup. Bila fan ni jalan, dia akan mengalirkan terus pergi ke dalam tunnel tanpa ada balik angin terbalik kemari lah, dan dia akan terus blow ke dalam tunnel. Staff, we have Red Foxtrot at the underground, Andawangi, northbound. Dawangi, this is control. Tepat jam 1.30 pagi, latihan kecemasan bermula sebaik pusat kawalan memberikan kelulusan untuk masuk ke landasan. Bekalan kuasa elektrik diputuskan dan semua staf melalui jalan sempit di sisi landasan LRT sejauh 500 meter sebelum sampai ke terowong saf kecemasan Dangwangi, Masjid Jamek. Setiap staf cekap memerhatikan keadaan sekeliling dengan lampu suluh masing-masing bagi membantu memantau kebocoran titisan air pada dinding kerana laluan terowong kecemasan ini juga turut berada di bawah sungai. So dari masa ke semasa kita akan monitor dan kita tengok berapa severe dia punya criticality lah. Sebab tu baru kita buat waterproofing. Jadi salah satu contoh daripada waterproofing kita buat lah. Sebab orang punya concern tunnel ni takut banjir sebenarnya. Okey, kalau dalam keadaan luar, kita punya groundwater akan banyak air lah. So dia akan bagi tekanan dekat kita punya tunnel. Akan ada macam mata air, contoh macam tu kan. Tapi sebab sepanjang tunnel kita ni kira 5.5 km pergi dan balik dalam 11 km. Setiap stesen dia ada sistem takungan sendiri lah, sampit lah. Setiap stesen, kira 5 stesen dia ada 5 sampit. Lepas tu pertengahan stesen dia ada 4 sampit lagi untuk backup. Memang boleh support lah. Sebab dia kalau ikut length antara satu stesen ke satu stesen dalam 1.1 km macam tu. So air tu dia akan disperse ke dua-dua arah lah. Sebab dia punya gradient kan. Kalau gradient tunnel dia akan dia akan slope ke stesen yang berdekatan lah. Dari situ air tu akan masuk ke dalam stesen sampit dan baru kita inject keluar ke mana saluran berkelatan lah. Contoh macam sini sungai lah. Selepas 20 minit meniti laluan sempit itu, akhirnya staf tiba di pintu terowong kecemasan. Mereka perlu menyambung perjalanan memanjat puluhan anak tangga setinggi 40 meter sebelum keluar ke kawasan lapang untuk berkumpul. Okey, selepas kita meniti laluan terowong LRT aliran Kelana Jaya, kan, kita akan mula menaiki anak tangga, dan ketika ini saya berada di ketinggian 40 meter daripada atas jalan raya dan kita akan menaiki anak tangga ini untuk menuju ke jalan keluar. Pegawai Bersekutu Fasiliti Prasarana Zulkarnain Yahya berkata, staf bahagian penyelenggaraan bersama dengan kami melakukan aktiviti penyelenggaraan terowong bagi memantau sebarang kebocoran air selain membersihkan stalagmit dan stalaktit. Di mana kita akan latih kita punya para pekerja supaya familiar ataupun sesuai dengan keadaan semasa lah. Maksudnya tahu respon di mana bila ada kecemasan apa perlu patut kita buat lah. So kita akan lalu daripada platform tadi, daripada stesen akan lalu pintu indoor tadi dan pergi ke laluan kecemasan di mana di dalam terowong tu dia ada satu laluan khas di mana laluan untuk kita rescue di mana train serended ataupun train berhenti secara tiba-tiba di tunnel. Macam mana cara kita nak rescue train itulah. So kita tadi daripada platform kita akan bawa kita punya era bomber ke ambulans ke ataupun polis masuk ke tunnel dan pergi ke train yang bermasalah tu dan rescue lah, di mana kita akan evacuate orang ke apa di dalam tunnel. So, tadi kita lalu daripada tunnel Dawangi North masuk
dan keluar ke Munshi Abdullah naik atas. So kita akan lalu situ apabila ada kecemasan seperti kebakaran ataupun train tak dapat digerakkan, kita terpaksa keluar tunnel dan yang sepatutnya boleh kita keluar lah. Design train laluan Kelanjaya ni dia memang fire retardant, maknanya dia kali sapi, dan memang manufacturer tu dah memang dia bagi waranti yang train tu memang tidak boleh terbakar lah. Dan hanya ada bahagian-bahagian yang train tu dibuat daripada rubber, getah, yang boleh mengakibatkan asap. Kalau terbakar boleh mengakibatkan asap. Namun asap ni ialah satu yang toksik lah, dan yang boleh membahayakan. So sebab tu design kita tunnel dan sebagainya lebih kepada kita nak dispersekan asap. Tapi api ni dia punya asap tu yang lebih flammable lah, lebih pada saya lebih toksik. Sebab tu design tunnel kita ada TVF dan sebagainya untuk dispersekan asap. So biasanya evakuasi yang kita buat ialah kita akan evacuate menghala ke arah angin, berlawan dengan arah angin lah. Operasi kebakaran kalau berlaku di area shaft, yang evakuasi shaft tadi, kita akan gunakan shaft berpandu kepada bagaimana kecepasan tu berlaku, dan di mana arah asap ataupun yang api tersebut lah. Kalau api tu jauh daripada shaft, so mana evakuasi akan kita gunakan shaft untuk naik ke atas. So tapi kalau di sebelah shaft, dan kita akan gunakan station sebagai laluan untuk kita evakuasi lah. Dan dalam tunnel memang kita ada laluan untuk pejalan kaki yang kita baru lalui tadi. So itulah laluan untuk kita bawa penumpang selamat masuk ke dalam station. Next, one more shelter train from Pirangsa to Gombak. And then fill off this noise. Seminggu selepas itu, pasukan dokumentari BH berjaya menyejaki salah seorang penumpang yang berdepan detik cemas apabila perkhidmatan tren LRT laluan Kelana Jaya terkandas dalam terowong berhampiran stesen KLCC selama kira-kira 30 minit pada 11 September 2016. Dua video berdurasi 30 saat milik Arif Rusli merakamkan detik-detik cemas penumpang sebelum ianya dibuat naik ke akaun media sosial sehingga menjadi tular. Menceritakan pengalaman cemas itu, Arif berkata, sekitar 10 minit pertama, keadaan penumpang di dalam tren kelihatannya masih terkawal dan tenang, biarpun hanya ditemani pengudaraan dan lampu kecemasan kabin tren. Namun 15 minit kemudian, bekalan kuasa kecemasan daripada bateri simpanan tren mula kehabisan, menyebabkan terowong bertukar gelap, gelita dan sistem pengudaraan terhenti. Situasi ini mencetuskan suasana kecoh dan panik. Tapi normal kalau siapa yang memang, saya naik LRT daripada saya darjah 5. Maksudnya dah 12 tahun, 13 tahun saya naik LRT ni. Memang normal. Dia emergency brake. So kita tak rasa apa. Tapi masa hari tu memang tak normal. Jadi kita orang masa tu 10 minit tu okey lagi lah. Sebab ada aircon, ada lampu. Mungkin biasa, benda tu biasa berlaku. Lepas 10 minit tu, tiba-tiba dia punya lampu tak ada. Lampu tak ada. Okay. Ada lampu emergency je. Selalunya kalau lampu tak ada, dia akan reset. Kejap je. Tapi ni memang lama. Dan mula semua dah start. Inilah gelisah. Lepas tu 15 minit kemudian ada announcement masa tu kata ada down dan sebagainya. Dan 15 minit tu tiba-tiba lampu tu pun mati. Dan aircon pun mati. Tak ada aircon. Yang paling gempak sekali tu bila ada orang lelaki ni dia nak pecahkan cermin tu. Yang tu memang dahsyat lah, sebab tak pernah lagi lah kita tengok kan kat Malaysia ni orang nak pecahkan cermin terdesak macam tu sekali. Sebab ada orang mengandung kat situ. Tu yang dia nak cuba untuk pecahkan. Tapi tak boleh pecah sebab dia cermin tu memang dah didesign untuk tahan lasak. Sebab benda tu dalam peak hours kan. So memang pack.
dalam pukul 8. Maksudnya sejam kita orang letak dalam tu. Dalam daripada Taman Melati tu ke KLCC tu dalam sejam. Yang saya ingat masa 10 minit pertama tu memang orang main telefon sebab normal kan, main telefon cerah lagi. Bila dah lampu tak ada tu dah semua dah panik dah. Tengok okey lagi. Bila dah tak ada enjin, dah tak ada aircon tu, itu memang orang kata dia punya suatu pengalaman yang sangat menakutkan lah. Lebih lagi kalau ada orang yang claustrophobic. Evacuation tu dalam 10 minit. Kita slow keluar daripada terowong tu, dan kemudian berangkak masuk ke KLCC pula. Masuk sebab dia ada palang tu. So kita kena merangkak sikit. Lepas tu baru boleh jalan biasa lah. Semua di-evacuate keluar, dan mereka bagi ni pampasan lah. Lepas tu dia buat pula berapa bulan tu siapa yang datang naik LRT 6 sampai 7 dapat 50% diskaun. Maka tidak kira mod pengangkutan awam mana sekalipun yang digunakan rakyat Malaysia maupun pelancong, kewujudan sistem keselamatan dan sah penyelamat ini membuktikan kesiapsediaan pasukan prasarana Malaysia Berhad memastikan keselamatan penumpang berada di tahap tertinggi. Dengan pengalaman menguruskan dan mengoperasi pengangkutan awam bandar berkelas dunia, syarikat gergasi yang memiliki rangkaian LRT, KL Monorail, Mass Rapid Transit MRT serta Bus Rapid KL ini kini menjadi nadi alternatif pengangkutan rakyat yang boleh dipercayai, profesional dan dinamik, semuanya pada tambang yang cukup berpatutan untuk rakyat Malaysia. Laporan Muhammad Nasaruddin Parzi untuk Berita Harian.